Kita akan pilih soalan daripada para penonton yang bertuah yang akan dijawab oleh Dr. Izhar Arif. Baik Doktor, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Encik Zarul daripada Teluk Intan, dia kata masalah dalam berpuasa tidaklah cemerlang sangat. Selepas Zuhur je mula rasa tak keruan, lapar, dugaan makin hebat dan lain-lain. Komen Doktor. Okey, sebenarnya pada bulan Ramadan, ia adalah bulan yang penuh dengan ganjaran, yang penuh dengan pahala. Jadi bukan sia-sia Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ini bulan Ramadan dan kita berpuasa padanya tanpa sebarang ujian. Pasti ada ujian. Macam contoh kita menunaikan ibadah haji, pasti akan ada ujian. Bila kita duduk kat sana dengan keadaan ramainya manusia, dengan keadaan letihnya, dengan keadaan panasnya, itulah ganjaran yang besar. Samalah juga macam kita berpuasa di bulan Ramadan, memang kita akan letih, kita akan rasa lapar dan dahaga, khususnya selepas Zuhur itu ngantuklah, jadi tak keteruan. Semua itu tuan-tuan perempuan anggaplah sebagai ujian yang kita lebihkan kesabaran, yang Allah kata wabasyiris sabirin, untunglah kepada mereka yang sabar, sebab orang yang sabar dalam melaksanakan ibadah ini ganjarannya cukup besar insya-Allah. Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW sebut dalam satu hadis, ya, tuan-tuan perempuan, orang la khalufu famis saim atyad min rihil misk atau kama qal. Sesungguhnya mulut orang berpuasa tu, bayangkan lepas Zuhur tu, memang mulut dia memang sangat, orang kata apa, berbau kerana tak cukup air, badan terletih, hydrated, kepanasan dalaman, menyebabkan keluar bau daripada mulut. Itu bau tu, ya, tuan-tuan yang dikasihi sekalian, disifatkan oleh Nabi Muhammad SAW di sisi Allah, baunya bagaikan kasturi. Bayangkan. Walau bagaimanapun, para ulama kata jangan sampai mentang-mentanglah ia bau kasturi, kita tak masuk gigi langsung, menyebabkan orang kiri kanan meninggal dunia sebab bau kita punya mulut. Jangan. Tetapi kita kenalah bersihkan, berkumur pun berjaga-jaga, kita gosok gigi pun berjaga-jaga. Walaupun hukumnya makruh, tapi berhati-hati, itu penting untuk memastikan yang kita menjaga kebersihan. Orang Islam kena bersih, orang Islam kena jaga kecantikan. InsyaAllah Allah akan bagi kekuatan kita untuk melakukan ibadat di bulan Ramadan yang mulia ini. Wallahu a'lam. Baik, itu dia jawapan untuk soalan yang pertama. Jadi kepada Encik Zarul, jangan risau, ada ganjaran dia yang sangat besar dalam menghadapi dugaan dan juga ujian tersebut. Baik, Doktor, soalan yang kedua. Encik Syahrul daripada Shah Alam, kawan-kawan selalu ajak saya untuk tidak berpuasa. Alamak, saya dalam dilema. Mohon bantu, Doktor. Ini pentingnya apabila kita mempunyai sahabat yang baik. Itu sebab Nabi SAW dia suruh kita mencari sahabat ini bagaikan kasahibil miski, cari orang kawan bagaikan orang itu atau sahabat itu yang dikira sebagai penjual minyak wangi. Bayangkan tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, bila kita berkawan dengan orang jual minyak wangi, kita salam dengan dia pun tangan dah wangi walaupun tak beli minyak wangi itu. Kalau kita berkawan dengan golongan yang Nabi sebut sahibul kiri, orang bagaikan seorang yang sedang yang bekerja buat besi, ya, buat sesuatu yang melibatkan besi dan sebagainya, kita tak kawan, tak beli pun ataupun kita tak bekerja pun dekat kilang besi, tetapi badan kita tetap akan bau besi pada badan disebabkan kita duduk dekat orang yang bekerja keras macam itu. Bayangkan, dua sifat ini menunjukkan bahawa kalau kita berkawan dengan orang baik, dia akan mengajak kita ke arah kebaikan. Dia ajak kita baca Quran, tadarus, jaga puasa, jaga mata, jaga telinga, jangan buat benda-benda yang sia-sia. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tidak baik, dia akan ajak kita berbuka puasa, ajak kita ponteng. Tapi raya jangan lupa, kita kena raya betul-betul. Ini masalah dia. Jadi oleh yang demikian, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah, kita sepatutnya bukan kita ikut nasihat dia orang yang mengajak kepada perkara-perkara haram, tetapi kita sebagai ejen dakwah, walaupun kita bukan ustaz, bukan Dr. Izhar, bukan Ustaz Abid Liu, bukan Ustaz Ustaz Don ke siapa, tetapi kita ini sebagai ejen pendakwah, kita terus berdakwah dan kita mengajak orang yang ajak kepada kejahatan itu kepada kebaikan. Kita yang berdakwah mengajak mereka, insya-Allah. Jadi kena ada usaha berdakwah, sebab Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah satu kumpulan umat yang sentiasa mengajak orang untuk membuat kebaikan dan melarang orang daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama kita memperbaiki insya-Allah, dan kita kena lawan ajakan-ajakan yang mengajak kepada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Baik, itu dia untuk soalan yang kedua. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga, Doktor. Encik Rizal dari Mentakap. Dia kata, kawan-kawan saya ada yang cakap dia sangat disiplinkan anak-anak untuk berpuasa. Okey, bagus. Kalau dapat puasa penuh memang dicanang serata alam. Tapi bila tanya bab solat, dikatakan pula tidak mengapa. Macam terbalik pula. Komen, Doktor. Itulah satu perkara yang perlu kita titik beratkan. Bahawa solat dan juga puasa ini tidak boleh diabaikan. Kita sebagai orang Islam, semayang itu penting. Inna solata tanha 'anil fahsya' wal munkar. Orang yang semayang, Allah halang dia daripada Allah jaga dia, Allah halang dia daripada melakukan maksiat, melakukan perkara mungkar di atas muka bumi. Begitu juga dengan orang berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsinu lil faraj. Orang yang menjaga puasa ini, Allah jaga kemaluannya, Allah jaga matanya daripada melakukan maksiat. Jadi oleh yang demikian, kita bermaksud kita jangan hanya fokus untuk mendidik pada puasa semata-mata, tetapi kita kena tekan kepada dua-dua elemen, puasa dan solat. Sebab dua-dua ini memainkan peranan untuk menjayakan anak-anak kita, keturunan kita di dunia dan juga di akhirat, insya-Allah. InsyaAllah. Baik, Doktor, terima kasih banyak untuk soalan ketiga-tiga soalan bertuah yang telah pun dijawab oleh Dr. Izhar Arif kita pada hari ini.